Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka muyassirul 'usr. Jadi alhamdulillah pada hari ini dapat lagi kita bersama-sama untuk kita mengikuti pelajaran yang seterusnya, pelajaran pendidikan Islam bidang ibadah. Pelajaran yang ke-11, ibadat puasa pada bulan Ramadan. Okey, itu tajuk dia. Ibadat puasa pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama belajarlah tentang ibadat puasa pada bulan Ramadan. Sekarang ini kita berada pada bulan Rejab. Pada bulan Rejab, insya-Allah lebih kurang dalam 2 bulan lagi kita akan bersama-sama menyambut kedatangan Ramadan. Yang mana dalam bulan Ramadan inilah ada suatu ibadat yang disebut sebagai ibadat puasa. Ibadat puasa yang wajib lah. Dalam masa setahun ni 1 bulan sahaja Allah Ta'ala mewajibkan kita supaya berpuasa. Jadi menjadi kewajipan kepada kita, menjadi kewajipan yang fardu ain. Wajib pada setiap orang Islam, setiap Muslim, setiap Muslimah belajar bagaimana cara kita hendak berpuasa dengan cara yang betul, fardu ain lah. Sebagaimana kita wajib secara fardu ain belajar tentang sembahyang, tentang solat, maka begitu juga tentang ibadat puasa pun kita wajib belajar. Okey, kita tengok. Baca dan fikirkan. Dia suruh kita baca, kemudian kita fikirkan. Sebelum kita baca pengertian puasa, dia ada bagi gambar rajah tu. Gambar rajah ke apa? Gambar rajah tajuknya ialah puasa merehatkan sistem pencernaan. Okey, dalam tubuh kita ni ada satu sistem yang disebut sebagai sistem pencernaan. Sistem pencernaan makanan. Dalam tubuh pada kita ni banyak sistem. Sistem pernafasan, sistem penglihatan, sistem pendengaran. Salah satu sistem yang ada ialah sistem pencernaan. Dia bagi gambar rajah tu. Bermula daripada mulut, kemudian sampai ke kerongkong, kemudian sampai ke perut, kemudian daripada perut melalui usus kecil, dan daripada usus kecil sampai ke usus besar. Dan seterusnya sampai ke bawah sekali itulah. Bawah sekali tu tahu ke apa dia? Bawah sekali tu, tempat kita buang najis. Daripada usus besar itulah sampai ke bawah sekali tempat kita buang najis. Itu orang panggil sistem pencernaan manusia. Okey, dia kata sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga ke usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah, Ustaz besar sikit Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah, serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Okey, itu sistem pencernaan. Nampak tu? Bermula daripada mulut, masuk makanan, kemudian sampai ke perut, kemudian sampai ke usus. Dia cerna makanan kita, kemudian dia serap. Zat-zat daripada makanan itu diserap masuk ke dalam aliran darah kita. Dan seterusnya hampas-hampas makanan itu dibuang ke dalam usus besar. Dan seterusnya disingkirkan melalui tempat pembuangan najis lah. Kita singkir. Makan-makan buang, makan-makan buang. Tu. Pasal dia adalah kita manusia ni pesing kena makan. Tak makan, lapar. Nampak tu?
Terdapat juga organ lain seperti hati yang berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas pula menghasilkan enzim pencernaan. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Dia ada lagi organ-organ lain yang turut membantulah. Contohnya pankreas. Pankreas ni dia menghasilkan enzim pencernaan. Kemudian hempedu membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Ketika berpuasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahoksidaan. Penyahoksidaan yang berlaku melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Jadi apabila kita puasa, maka beban makanan pun kuranglah dalam tubuh kita ni. Perut ni tak payah bekerja kuat. Boleh berehat sehari deh. Waktu sehari tu boleh berehat. Nampak tu? Kemudian sumbatan-sumbatan yang berada di dinding saluran makanan pun boleh dibersihkan, membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Jadi banyaklah. Sebab tu Rasulullah kata, sumu tasihu. Hendaklah kamu berpuasa, nescaya kamu akan sihat. Sebab banyaknya berlaku penyakit zaman sekarang ni kerana cara kita makan lah. Cara kita makan, makanan yang kita makan, kemudian makan banyak. Jadi puasa ni boleh menyihatkan tubuh badan kita. Kemudian dia kata pengertian puasa. Apakah maksud puasa dari sudut syarak? Okey, ini pengertian dia. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit hingga terbenam matahari. Berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian puasa. Kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar. Bermula dari itu ya ejaan salah tu. Bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari berserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian puasa. Kita tahan diri, tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada bila? Bermula daripada terbit fajar, iaitu terbit fajar sadiq. Fajar sadiq ini ialah waktu subuh lah. Bermula daripada waktu subuh hingga terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib. Berserta dengan niat. Kita menahan diri itu ada niat lah. Niat berpuasa pada malam itu kita kena niat. Dan syarat-syarat tertentu, dia ada syarat-syarat tertentu lah yang mesti kita ikut. Barulah puasa kita ni sah. Syarat-syarat dia kita akan bincang selepas ini. Kemudian hukum dia. Hukum puasa Ramadan. Hukumnya ialah wajib kepada orang yang cukup syarat. Jadi hukum dia adalah wajib. Ingat molek, wajib. Puasa bulan Ramadan ni hukumnya wajib. Wajib ni maksudnya kita wajib buat. Kalau tak buat berdosa. Kemudian ada info. Dia kata ibadat puasa telah disyariatkan pada tahun kedua Hijrah. Ini masa mula-mula ibadat puasa disyariatkan iaitu pada tahun kedua Hijrah. 2 tahun selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Tahun kedua Hijrah. Okey, seterusnya, muka surat seterusnya. Dalil nakli puasa. Apakah dalil nakli puasa? Iaitu dalil daripada Al-Quran dan hadis. Okey, di sini dia bawa kepada kita dalil daripada Al-Quran.
iaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183. Jadi kepada orang-orang yang beriman, kita semualah Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa sebagaimana ibadat puasa ni pernah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Tujuannya apa dia? La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Di antara hikmah ibadat puasa ni nak latih diri kita ni supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa. Ada 4 syarat. Pertama, Islam. Apabila kita ni Islam, maka wajib puasa. Yang kedua, berakal. Berakal. Maksudnya orang yang tidak berakal, contohnya orang yang gila ke, maka tak wajib puasa. Kalau puasa pun tak sah. Yang ketiga, balik, cukup umur. Cukup umur, sampai umur. Balik. Maka wajib puasa. Orang yang belum balik tak wajib lagi puasa. Tapi kalau dia puasa, sah. Contohnya kanak-kanak yang tidak akhir balik lagi. Tak akhir balik lagi. Tak sampai umur lagi. Dia puasa. Sah ke tak? Sah. Cuma tak wajib puasa. Puasa dia tu sah, tapi tidak wajib lah. Dia tu tidak wajib. Kanak-kanak yang belum cukup umur, yang belum balik. Yang keempat, mampu berpuasa. Orang yang mampu berpuasa, maka wajib berpuasa. Kalau orang tu sakit, maka dia tak wajib puasa. Dia kena ganti pada hari-hari yang lain. Kena gantilah. Ganti, tunggu nanti masa sihat. Kemudian setunya di sebelah tepi itu dia ada sebut proses puasa. Bermula daripada nombor 1 tu. Bermula daripada sahur. Masa itulah kita niat puasa. Niat puasa ni bermula daripada maghrib, waktu maghrib sampai ke waktu sahur. Malam tu lah. Maksudnya pada waktu malam tu kita kena niat berpuasa. Jadi sebaik-baiknya kita niat awal lah. Takut kita ni tertidur, bangun-bangun, orang biasa subuh dah. Tak ada niat. Sebab tu ulama membenarkan kita niat awal. Sebelum tidur lagi kita niat dah nak puasa esok. Kemudian bangun bersahur. Bersahur sebelum waktu subuh. Sunat kita mentakhirkan sahur dah. Dia ada dalam bab sunat nanti. Ni berpuasa ni bermula dengan bersahur. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tak makan, tak minum, tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Kemudian mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang mengurangkan pahala puasa. Perkara-perkara yang makruh kita tinggal lah. Sebab dia boleh makan pahala puasa kita. Buka surat 117. Nombor 4 tu. Membaca Al-Quran. Kita baca Quran. Buat benda-benda yang sunat. Baca Quran, berzikir. Kemudian nombor 5. Berbuka puasa. Buka puasa. Apabila masuk waktu maghrib. Kemudian nombor 6 apa dia? Solat tarawih. Istimewanya bulan puasa, bulan Ramadan ni dia ada solat tarawih. Kita sama-sama solat bertarawih di masjid. Nampak tu? Tahun ni tak tahu lagi lah. Agak-agak boleh dah semaya tarawih di masjid. Tahun lepas pakat dia semaya di rumah dia. Apa? Sebab COVID. Nak buat macam mana? Okey, seterusnya rukun puasa.
Tak besar sikit. Okey. Rukun puasa. Pertama, niat puasa hendaklah dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Jadi niat puasa ni kita bermula daripada masuk waktu maghrib tu. Masuk waktu maghrib tu maksudnya masuk waktu malam lah. Start daripada masuk waktu maghrib tu boleh dah kita niat. Sahaja aku berpuasa esok hari dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Boleh dah. Bermula daripada waktu malam hingga sebelum terbit fajar. Sehinggalah sebelum terbit fajar. Iaitu terbit fajar subuh. Tu masa niat. Bermula daripada lepas masuk waktu maghrib. Sehinggalah sebelum terbit fajar subuh. Masa tu. Panjang masa tu. Okey, lafaz niat dia. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana. Hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku berpuasa esok hari bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Itu lafaz niat dia. Ya niat-niat ni dalam hati. Cuma lafaz ni sunat sajalah. Kalau kita tak lafaz pun sah. Sebab niat ni dari hati. Dalam hati kita ni aku nak berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu dalam hati. Kemudian yang kedua. Rukun puasa yang kedua. Rukun puasa ni ada dua saja. Niat. Yang kedua. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Yang kedua. Menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Salah satunya dia kata memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Kita makan, kita minum. Boleh membatalkan puasa lah. Nampak tu? Ada dua syarat. Jadi rukun puasa ni dua syarat saja. Pertama niat. Yang kedua menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, sunat puasa. Apa itu sunat puasa? Di sini dia ada 5. Pertama bersahur. Sunat kita bersahur. Bangun sebelum subuh, kita makan. Bersahur. Melewatkan bersahur. Apa ni bersahur? Bersahur ni malam lah. Kita makan pada waktu malam tu. Niat sahur. Yang kedua, mentakhirkan sahur. Kita melewatkan sahur tu. Sahur tu kita perlewatkan dia. Kita makan sebelum subuh. Lebih kurang sejam ke sebelum subuh kita makan. Sunat kita melewatkan, mentakhirkan sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka apabila masuk waktu maghrib, maka kita segerakan berbuka. Yang ni biasanya tak ada masalah ni. Bab menyegerakan berbuka ni tak ada masalah rasanya. Sebab duduk tunggu, memang duduk tunggu-tunggu waktu maghrib ni. Masa orang bel tu, puak lah ni, makan. Menyegerakan berbuka. Jadi sunat dah. Jadi janganlah kita melewatkan. Makruh kita melewatkan. Contohnya masuk waktu maghrib kita katakan, aku tak sibuk lagi, nak pahala lebih. Tak ada dah. Orang yang menyegerakan berbuka tu boleh pahala lebihnya. Boleh pahala sunat. Orang yang melewatkan berbuka tu selepas masuk waktu maghrib tu tak ada dah pahalanya. Kena segera berbuka. Sunat segera berbuka, bahkan makruh kita melewatkan berbuka. Jangan kita kata, aku nak buka lewat, nak pahala lebih. Tak ada. Rasulullah suruh segera berbuka. Disunatkan berbuka dengan rutab atau tamat. Sunat kita berbuka dengan rutab atau tamat. Ni nak ambil pahala sunat, carilah buah kurma ke. Yang rutab ni dia ada sebut tu. Bahagian info tu dia ada sebut. Rutab ialah kurma basah. Tamar ialah kurma kering. Rutab ialah kurma basah, kurma hok segar tu. Rutab. Ada hok warna merah, ada hok warna kuning. Manakala tamar ialah kurma yang kering dah. Yang kering. Jadi sunat kita berbuka dengan rutab atau tamar. Jadi kalau kita nak makan nasi pun,
nak ambil pahala sunat, kita makan rotok dulu. Kita makan rotok dulu ataupun makan tamar dulu. Barulah makan nasi. Sebab kita nak pahala sunat. Kemudian yang seterusnya berdoa sebelum berbuka. Sebelum berbuka tu kita berdoa lah. Dia ada doa-doa dia. Doa sebelum berbuka tu. Okey. Seterusnya muka surat 118. Syarat-syarat sah puasa. Apa dia syarat sah puasa? Doa berbuka tadi dia ada ke tak ni? Ustaz tengok dulu. Doa berbuka. Okey. Doa berbuka kita tengok tadi dia ada. Ni. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Awak boleh carilah doa berbuka. Sini dia tak bagi kepada kita. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Tu doa berbuka. Awak boleh carilah. Syarat-syarat sah puasa. Ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama Islam. Islam. Kalau orang tu orang bukan Islam, tiba-tiba dia berpuasa, maka puasa dia tidak sah. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz ni maksudnya seseorang tu dia boleh beza dah. Dia boleh beza dah antara najis dan bukan najis. Mumayyiz. Kalau dia nampak najis, dia kata, ni najis ni. Tak boleh. Itu maksud mumayyiz. Dia boleh beza dah antara najis dan bukan najis. Itu maksud mumayyiz. Yang ketiga, berakal. Akal. Berakal lah, tidak gila. Tidak gila. Berakal. Yang keempat, suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ini bagi perempuan ni. Syarat dia mesti suci daripada haid. Kalau perempuan tu datang haid, maka tak sah puasa. Dia kena ganti semula lah pada bulan-bulan yang lain. Suci daripada haid. Haid ni orang panggil apa? Period kan. Kemudian nifas. Nifas ni darah yang keluar selepas beranak. Dan wiladah. Wiladah ni darah yang keluar sekali dengan beranak tu. Wiladah. Kena suci daripada haid, nifas dan wiladah. Ni khusus bagi perempuan. Tu syarat dia ada 4. Kemudian perkara yang membatalkan puasa. Apa ya perkara yang membatalkan puasa? Kita ambil dari kanan. Melakukan jima' di siang hari. Melakukan jima'. Jima' ni apa dia Ustaz? Jima' ni ialah persetubuhan di siang hari antara lelaki dan perempuan. Ni bagi suami isteri lah. Bagi suami isteri tak boleh lah melakukan perbuatan jima' persetubuhan di siang hari. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sengaja muntah. Kalau muntah tidak sengaja, tak batal. Ni kita sengaja buat muntah. Kita jolok mulut kau. Sekali muntah, sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Kita makan dan minum dengan sengaja. Kita tahu dah kita berpuasa, tapi kita makan juga. Lainlah kalau kita tak sengaja. Contohnya kita tak ingat. Balik sekolah, buka peti. Ada buah apple. Pok makan. Sampai habis butir. Lepas tu baru ingat, aku puasa hari ni. Sudahlah. Maka batal ke tak puasa? Tak batal. Dengan sebab kita tak sengaja. Kita tak ingat kita puasa. Jangan buat-buat tak ingat. Kalau buat-buat tak ingat, batal. Nampak tu? Haid, nifas dan wiladah. Itu perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya, kalau seorang perempuan tu sedang berpuasa, tiba-tiba keluar haid. Pada waktu siang hari, maka batal puasa dia. Maka batal. Alhamdulillah. Maka batal lah puasa dia. Kalau keluar haid, nifas dan juga wiladah.
Yang seterusnya mengeluarkan air mani dengan sengaja. Dengan sengaja mengeluarkan air mani. Bagi lelaki kak, dia duk main angry bird dia tu. Duk main-main akhir sekali tu air mani. Batal. Sebab tu jangan main dah. Air mani dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak ada masalah dah. Contohnya orang yang bermimpi. Orang yang bermimpi, dia tak sengaja. Bangun-bangun tu, tengok basah kain. Tu keluar dengan tidak sengaja. Maka tidak batal. Hak batalnya keluar dengan sengaja. Kita buat. Kita sengeling konsep. Beringat. Keluar dengan sengaja, batal puasa. Tak pasal-pasal, batal puasa. Beringat tu. Jangan main. Mengeluarkan air mani dengan sengaja. Awak tahu dah air mani ke? Awak belajar ada jawapan. Apa ni pendidikan kesihatan ada sebut dah. Yang seterusnya memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Dalam mulut kita, makan, minum. Ataupun kita sengaja masuk dalam mulut, pakai dalam. Rongga terbuka tu. Hidung masuk. Kalau bos setakat ni tak ada masalah. Sama ke dalam tu. Jadi tak payahlah. Masalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka ni ada perbahasan ulama. Ada perbahasan ulama dah. Awak boleh carilah. Perbahasan yang lebih detail lagi. Apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Awak boleh cari maklumat tambahan, fatwa-fatwa terkini tentang memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka ni. Contohnya orang injek. Adakah batal puasa dia injek? Contohnya orang kecil mani. Kecil mani terpaksa injek ke? Terpaksa cocok masuk ubat. Batal kau tak puasa? Batal kau tak puasa? Jadi dia injek tu tidak melalui rongga terbuka. Dia guna jarum masuk. Maka tak batal. Begitu juga orang yang guna. Orang penyakit asma. Orang yang penyakit asma. Terpaksa guna healer. Healer panggil dia. Healer. Healer tu. Batal ke tak? Tak batal. Walaupun dia gunakan hidung dia kan. Apa ni mulut dia. Tu dengan sebab tu alat perubatan. Dia banyak lagi perbahasan dia. Kita boleh cari maklumat-maklumat tambahan tentang perkara ini. Fatwa-fatwa terkini. Kemudian yang seterusnya perkara yang membatalkan puasa ialah murtad. Murtad ni keluar daripada Islam lah. Seterusnya gila, mabuk atau pengsan sepanjang hari. Batal juga puasa. Dia gila sepanjang hari. Ataupun mabuk. Ataupun pesel. Pesel sepanjang hari. Maka batal juga puasa dia. Start daripada subuh sampai gori. Pesel. Tak sedar-sedar. Batal puasa. Okey, nilai. Menunaikan ibadat puasa dengan ikhlas. Ni kita nak tambah nilai ibadat kita. Kita buat suatu benda tu mestilah dengan ikhlas. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Apa sahaja ibadat yang kita buat mestilah kena ada ikhlas. Apa yang maksud ikhlas? Ikhlas ni maksudnya kita buat sesuatu kerana Allah. Puasa pun mesti kerana Allah. Kalau kita puasa kerana manusia, nak tunjuk-tunjuk kita ni baik, maka kita letih sajalah. Letih saja. Tak ada pahala. Allah Ta'ala tak terima. Jadi kena buat dengan ikhlas. Semata-mata kerana Allah. Okey, hikmah puasa. Apakah hikmah puasa? Hikmah ni apa dia? Kelebihan, kebaikan yang ada pada ibadat puasa. Dia ada kebaikan rohani, dia ada kebaikan jasmani. Kita tengok satu persatu dah. Kebaikan rohani, sebelah kanan tu. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadat
Dengan kita berpuasa, kita boleh meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sifat takwa kita kepada Allah. Sifat gerung kita kepada Allah. Apabila takwa kita ni meningkat, maka semestinya ibadat kita pun akan meningkat. Orang yang takwa dia tinggi, maka ibadat dia pun akan jadi tinggi. Akan jadi manis. Lepas semaya berasa nak semaya lagi. Lepas semaya berasa nak semaya lagi. Lepas berzikir berasa nak berzikir lagi. Tu orang yang mencapai takwa. Sifat takwa. Jadi penting sifat takwa ni. Sebab itulah Tok Khatib apabila semaya Jumaat menjadi wajib bahkan rukun Jumaat. Tok Khatib itu mesti pesan kepada anak buah supaya bertakwa kepada Allah. Hikmah dia juga memupuk sifat mahmudah. Mahmudah ni sifat yang baik. Seperti sabar. Kita belajar, kita ni sabar. Dapat pun sabar. Jujur. Belajar. Kita belajar supaya kita ni jujur. Sebab ibadat puasa ni manusia tidak tahu. Kita duduk dalam rumah sore-sore. Kalau kita makan, orang tahu ke tak? Tak tahu. Sebab itulah kita latih supaya kita ni jujur. Beribadat jujur kerana Allah. Walaupun manusia tidak nampak, tetapi Allah Ta'ala nampak kita buat gapo. Masa mandi tu, bila-bila mandi, kita teguk air. Allah Ta'ala tahu ke tak? Tahu. Walaupun manusia tidak tahu. Jadi ibadat puasa ni melatih kita supaya bersikap jujur kepada Allah. Ikhlas buat benda tu kerana Allah dan bertimbang rasa. Mengajar kita ni supaya bertimbang rasa kepada orang-orang yang susah. Orang-orang yang biasa lapar. Jadi apabila kita berasa bagaimana keadaan lapar, sakitnya lapar ni, pedih perut kita ni kerana lapar. Begitulah orang-orang yang susah, yang hanya makan, ada setengah tu makan sekali sehari, ada setengah tu makan nasi, jumpa nasi 2 hari sekali. Ya kita berasa bertimbang rasa kepada orang-orang yang lebih susah daripada kita. Kalau di Syria tu, setahun sekali ya makan daging. Lagi susah. Negara yang menghadapi peperangan. Jadi kita ni kena bertimbang rasa lah. Apabila timbul perasaan timbang rasa, kita akan suka menolong orang yang susah. Suka membantu orang-orang yang susah. Suka bersedekah dan seumpamanya. Mencegah pelbagai penyakit. Semestinya lah. Sebagaimana Rasulullah kata, sumu tasihu. Hendaklah kamu berpuasa, nescaya kamu akan sihat. Jadi, dengan berpuasa boleh mencegah pelbagai penyakit. Sebab penyakit zaman sekarang ini kebanyakannya berpunca daripada makanan yang kita makan. Macam-macam kita makan deh. Seterusnya, merasai sebahagian penderitaan orang yang tiada makanan. Yang ni Ustaz sebut dah tadi. Kita dapat merasai bagaimana penderitaan yang dialami oleh orang yang tidak ada makanan. Kemudian hikmah puasa dari sudut jasmani. Mendisiplinkan diri seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadat puasa. Kita mendisiplinkan diri kita. Tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Begitu juga tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa. Mendidik diri mengawal hawa nafsu seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Kita kawal hawa nafsu kita tidak melakukan larangan-larangan Allah Ta'ala. Kemudian yang merehatkan organ dalaman, menurunkan kadar lemak dan tekanan darah ketika berpuasa. Apabila kita berpuasa dapat merehatkan organ dalaman kita. Perut boleh relax, pankreas boleh relax. Apa lagi? Hati kita pun boleh relax. Nampak tu? Dan boleh menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita. Dan begitu juga tekanan darah. Itulah kebaikan ataupun hikmah daripada ibadat puasa. Kemudian akhir sekali dia kata rumusan. Apakah rumusan kesimpulan yang dapat kita ambil daripada apa yang kita belajar tadi? Okey. Katanya, amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
ibadat puasa yang kita buat dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala, dapat meningkatkan ketakwaan diri kita. Jadi sifat takwa tu akan meningkat pada diri kita. Kita akan jadi takwa ni, sebenarnya takwa ni ialah sifat kita ni hidup dalam keadaan beringat. Tahu beringat? Awas. Kita nak buat satu benda, kita beringat. Benda ni Allah Ta'ala suka ke, Allah Ta'ala murka. Benda yang kita nak buat ni Allah Ta'ala akan bagi pahala ke, Allah Ta'ala akan bagi dosa. Tu maksud takwa. Kita hidup dalam keadaan kita beringat kepada Allah Ta'ala. Tu maksud sebenar takwa dah. Beringat. Awas. Biasanya kita sebut takwa ni takut kepada Allah. Takut kan? Takut maksudnya tak buat benda yang Allah Ta'ala larang kita tidak buat. Benda yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Itu maksud takut. Takut tidak kata kalau kita takut kepada binatang kita lari kan. Takut kepada Allah bukannya kita lari daripada Allah. Tapi kita tinggalkan segala larangan Allah dan kita buat segala suruhan Allah. Itu maksud takwa. Jadi dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan akhir sekalinya, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Sebagaimana doa kita lah. Kita sentiasa berdoa kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tu hak kita sentiasa doa. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Okey, kemudian nilai menunaikan ibadat dengan ikhlas. Dia sebut lagi sekali. Tadi dia sebut dah. Ni dia sebut pula. Ayatnya pentingnya ikhlas ni. Kita buat satu benda ni kerana Allah. Sebab kalau kita puasa tidak ikhlas, maka puasa kita letih saja. Rasulullah pernah memberi peringatan. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tidak dapat sesuatu pun daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab tidak ikhlas. Sebab tidak ikhlas, sebab tidak jaga ibadat puasa. Nampak tu? Jadi kita kena berpuasa dengan ikhlas lah. Segala perkara kita buat mesti dengan ikhlas. Puasa, semaya, berzikir, ibadat-ibadat yang lain semuanya mesti dengan ikhlas. Barulah ibadat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itulah bab tentang ibadat puasa di bulan Ramadan. Kemudian Ustaz akan bagi nota dalam Google Form. Dan ada sedikit latihan dalam Google Form lah. Jadi Ustaz harap awak boleh buka pautan yang Ustaz akan beri. Dan awak buatlah sedikit latihan dalam Google Form tersebut. Dan jangan lupa isi kehadiran. Isi kehadiran pautannya Ustaz bagi dalam WhatsApp. Okey, boleh Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.